Kenapa baginda Nabi kita Muhammad SAW menyuruh untuk kita melazimi pada setiap malam Jumaat membaca surah Al-Kahfi? Dan kenapa kita selangkan juga dengan bacaan surah Yasin yang disebut oleh Nabi SAW, Yasin qalbul Quran. Yasin adalah hatinya Al-Quran. Yasin adalah jantungnya Al-Quran. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Summa amma ba'd. Yang saya muliakan lagi saya hormati Fadil pengurusi majlis. Saya muliakan para habaib, tuan-tuan hadirin dan hadirat, tuan rumah kepada hak Hawil Khairat. Tidak lupa kepada Habib Hussein yang sudi jemput saya melalui Haji Ruslan. Tuan-tuan ibu bapa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertamanya kita panjatkan tinggi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan kurnia dan izin daripada Allah dapat sama-sama kita berkumpul pada malam ini dalam tempoh masa yang tidak panjang. Saya akan sampaikan beberapa perkara dan kita panjat syukur kepada Allah Ta'ala kerana pada malam ni dikumpulkan, dan pada setiap malam Khamis malam Jumaat saya difahamkan oleh Habib Hussein dan Haji Ruslan bahawa rutin yang dilaksanakan di sini adalah bacaan Dukhan, bacaan Al-Kahfi, bacaan surah Yasin, bacaan tahlil dan selawat kepada baginda Nabi SAW dan amalan-amalan yang telah boleh kita katakan bahawa beberapa amalan tersebut telah mati sunnahnya, tidak lagi diamalkan di beberapa tempat, sama ada kerana kesibukan ataupun kemalasan atau sebagainya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kenapa baginda Nabi kita Muhammad SAW menyuruh untuk kita melazimi pada setiap malam Jumaat membaca surah Al-Kahfi? Dan kenapa kita selangkan juga dengan bacaan surah Yasin yang disebut oleh Nabi SAW, Yasin qalbul Quran. Yasin adalah hatinya Al-Quran. Yasin adalah jantungnya Al-Quran. Karena tidak lain dan tidak bukan, dalam surah ini terdapat perbincangan, terdapat sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala ingin tunjukkan kepada umatnya, pada makhluk ini, bahawa teguran yang Allah Taala nak berikan kepada kita dalam ayat-ayat yang ada dalam surah Al-Kahfi, yang ada dalam Ad-Dukhan, yang ada di dalam surah Yasin, itu tidak lain dan tidak bukan adalah untuk kita mengingat kepada Allah dan mengingat kepada hari kebangkitan nanti. Tuan semua, dalam surah Al-Kahfi ada 4 kisah yang paling utama disebutkan dalam surah Al-Kahfi. Yang pertama, kisah berkenaan dengan Ashabul Kahfi, sehingga nama mereka tersebut Kahfi, iaitu gua tadi, dijadikan nama Suratul Kahfi. Iaitu kisah berkenaan 7 orang pemuda yang mana menyelamatkan diri mereka daripada Duqyanus, ataupun ada pandangan yang lain mengatakan bukan Duqyanus, selepas Duqyanus, pemerintahan selepasnya, sebelum Theodius yang kedua. Dan mereka menyelamatkan diri mereka di dalam gua dan ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala selama 300 tahun. Dan kemudian disebut dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini disebut, fadarabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada, thumma ba'athnahum lina'lama ayyul hizbaini ahsa lima labithu amada. Sampailah kepada ayat berkenaan dengan berapa tahun mereka ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan disebut
Allahumma salli alaihi wasallam walabithu fi kahfihim 300 sinina wazdadu tis'a. Dalam ayat tersebut Allah Taala mengatakan ditidurkan ashabul kahfi selama 300 tahun, wazdadu tis'a, ditambah 9. Kenapa Allah tak sebut terus ditidurkan mereka 300 wa tis'ah sinin? Kenapa tak sebut terus 309 tahun, tapi disebut 300 ditambah 9, wazdadu tis'a. Mana kata ulama ini dikira dengan 22 tahun. Kalau dikira dengan tahun syamsiah, tahun dengan perkiraan peredaran matahari, itu tahun yang kita kira Februari, Januari, Februari, dikira dengan syamsiah, dengan peredaran matahari. Maka peredaran matahari 300 tahun. Dan setiap 100 tahun dalam peredaran syamsiah yang menggunakan peredaran bulan, yakni menggunakan qamariyah, akan ditambah 3 tahun. Setiap 100 akan tambah 3. Jadi 100 tambah 3, maksudnya kalau setiap 100 tahun bagi syamsiah adalah 103 tahun bagi qamariyah, yang berpegang dengan bulan qamariyah, dengan tahun qamariyah. Maka bermakna dalam Al-Quran Allah Ta'ala menyebutkan dengan dua-dua sekali sebutan. Disebut dengan dua-dua sekali, tak disebut dengan satu saja. Takut nanti ada orang yang pegang dengan qamariyah, dia kata tak tepat, Quran sebut tak tepat. Quran kata 300 tahun, sebenarnya 309 tahun. Dan Allah sebut dua-dua sekali. 300 sinin wazdadu tis'ah. Itu hikmah kenapa ditambah izdadu, ditambah 9, karena mengikuti kepada peredaran qamariyah. Tuan-tuan semua, kisah berkenaan dengan Ashabul Kahfi penuh dengan kisah yang patut diambil perhatian oleh kita semua. Kisah yang kedua disebut dalam suratul Kahfi adalah berkaitan dengan kisah Ashabul Jannatain, Sahibul Jannatain. Ini seorang lelaki yang mempunyai 2 kebun yang besar, 2 kebun kurma yang sangat banyak buahnya, dikelilingi oleh kebun kurma yang sangat luas. Kemudian dia juga ada kebun-kebun yang lain. Kemudian dia kata kepada saudaranya bahawa Allah tidak akan menghancurkan kebun saya selama-lamanya. Dan masuk kisah yang ketiga dalam Al-Kahfi, yaitu kisah berkenaan dengan Sayyiduna Musa alaihi salam, kalimullah, dan juga Sayyiduna Khadir alaihi salam, Nabiullah. Yang kisah ini disebutkan tentang adab di antara seorang murid dengan guru. Adab yang ditunjukkan oleh para anbiya alaihi wassalatu wassalam sesama mereka ketika menuntut ilmu. Dan yang keempat, kisah berkenaan dengan Iskandar Zulkarnain, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu dan kemuliaan, menguasai di antara timur dan barat, sehingga digelar Zulkarnain. Ini Zu Al-Qarnain, yang punya 2 tanduk, yakni tanduk timur dan tanduk barat, Asy-Syarq wal Gharb. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, keempat-empat kisah yang disebut oleh Allah dalam Al-Kahfi ini bukanlah kisah yang bermain-main. Dan kalau tuan-tuan tengok kisah Ashabul Kahfi yang disebut sebanyak 30 ayat itu. Daripada ayat yang pertama, bukan ayat yang pertama, ayat yang ke-10 baru diceritakan, sampai ayat yang ke-30 lebih kurang. Kisah tadi tidak disebut dalam Quran banyak kali, sekali saja. Ada cerita lagi tak pasal Ashabul Kahfi lepas tu dalam Quran? Tak ada. Sekali itu saya cerita. Kisah berkenaan dengan pertemuan Nabi Musa dengan Nabi Khidir, ada sebut banyak kali tak? Kisah Nabi Musa dengan Fir'aun banyak. Tapi kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir alaihi salam sekali saja disebut dalam Quran. Tak disebut lagi selepas itu. Kisah Iskandar Zulkarnain ada lagi disebut dalam Al-Quran. Kisah Sayyidina Iskandar Zulkarnain tidak ada. Satu itu saja dalam surah Al-Kahfi. Begitu juga kisah Ashabul Jannatain yang mempunyai 2 kebun yang besar tadi, pun disebut sekali saja dalam Al-Quran. Walaupun sekali disebut oleh Allah dalam Al-Quran, tapi bila mana Nabi menyuruh untuk umatnya sentiasa membaca surah Al-Kahfi, bermakna kisah ini seakan-akan banyak kali, walaupun sekali saja.
Karena diulang-ulang baca oleh orang yang membaca surah Al-Kahfi, sehingga disebut oleh Nabi SAW, siapa yang melazimi 10 ayat yang pertama dalam surah Al-Kahfi, maka dia akan diselamatkan daripada fitnah Dajjal. Dajjal ambil daripada perkataan kata Al-Imam Ibn Manzur radhiyallahu ta'ala anhu di dalam kitabnya Lisanul Arab, daripada perkataan kata akarnya Ad-Dajil. Dajil dengan makna pembohong. Dajil iaitu kata akar bagi Dajjal. Dajjal atau wazan fa'al. Fa'al dengan makna taksir, dengan maksud banyak. Ataupun dengan maksudnya mubalaghah, terlalu pembohong. Yang Dajjal kenapa disebut oleh Allah Ta'ala, disebut oleh Nabi, lazimkan surah Al-Kahfi. Kenapa lazimkan Al-Kahfi untuk menyelamatkan daripada Dajjal? Karena Dajjal dengan penipuan yang banyak, dengan pembohongan yang banyak yang dia bawa kepada umat satu masa kelak, itu disebut oleh Allah penyelamatnya dan juga ubat yang boleh digunakan oleh umat menyelamatkan umat tersebut daripada fitnahnya Dajjal adalah dalam Al-Kahfi. Maksudnya baginda Rasul SAW telah meninggalkan senarai ubatnya kepada kita, yang mana penyakit tersebut telah diketahui akan kena kepada umat. Memang dia akan datang betul, karena Nabi tidak akan berbohong. Wala yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Maksudnya yang akan datang semua telah dimaklumkan oleh baginda Rasul SAW. Cuma kita bersedia ataupun tidak, itu saja. Kalaulah orang bubuh lampu kat kita tengah jalan bawa kereta, orang bubuh lampu, klip-klip bubuh lampu sekali-sekala. Kita tengah bawa, orang main daripada depan bubuh lampu. Kita buat apa waktu tu? Kita akan tarik tali pinggang keledar, tidak? Tarik terus bubuh. Sebab apa? Takut polis kat depan. Kena saman lagi. Ada roadblock. Jadi lambang lampu tu nak bagi tahu ada roadblock kat depan. Kita kenal tak yang bawa kereta? Tak kenal pun. Kita cam dia punya nombor plate kereta, kod kawan kita kan? Tak kenal langsung. Tapi kita percaya dengan dia kerana apa? Kerana dia bagi lampu dekat kita. Maka kita tarik tali pinggang, letak, bubuh rapat sebab takut ada hukuman di depan. Tentu baginda Nabi SAW dikenal oleh umat Nabi SAW. Itu pun bila Nabi bagi tahu, tunjuk cahaya lebih besar daripada cahaya lampu yang ditunjukkan tadi. Pun masih lagi ada orang yang tidak tarik tali pinggang untuk nak pertahankan diri dia daripada bahaya di depan. Ini lalainya umat. Karena itu baginda Nabi SAW biasa pesan kepada umatnya. Karena itu umat yang beriman kepada Allah Ta'ala, maka mereka ni adalah orang-orang yang sentiasa mendengar peringatan. Tadzakir inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Itu tuan-tuan yang dirahmati Allah. Kalau kita nak selam, satu persatu perbahasan berkenaan dengan perkara tersebut sangat luas. Para ulama membahaskan tentang masalah ni sangat panjang. Cuma saya petik 2-3 perkara saja dalam kisah ni sebagai persediaan kita menghadapi akhir zaman. Dan kita telah berada di fatrah tersebut. Kita berada di fasa tersebut. Ini fasa akhir zaman. Dan akhir zaman, zaman yang fitnah, yang pelbagai ini dalam dunia Islam, dalam dunia akhir zaman ini kita perhati macam-macam. Contoh, di Timur Tengah dengan Arab Springnya yang masih sekarang telah dilihat kesan yang berlaku terhadap umat, yang pada mulanya mengangkat semangat orang ramai dan akhirnya melihat fasadnya perkara tersebut dan bahayanya perkara tadi kepada umat kerana tidak mengikuti arahan Nabi SAW. Kan itu perlu berpegang dengan ulama. Kan itu kena perlu bersama dengan alim Rabbani. Orang-orang yang telah diberi pimpinan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala jalan kehidupan mereka. Yang tidak lain dan tidak bukan adalah mengambil daripada silsilah nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentang kalaulah tidak kerana berlakunya peristiwa-peristiwa fitnah yang berlaku di tanah Arab, maka kita tidak akan dapat menggambarkan dan tidak akan kita dapat untuk tahu bagaimana cara bermuamalah dengan hadis Nabi SAW. Yang bila Nabi mengatakan bahawa bila mana kamu melihat fitnah berada di depan rumah kamu, tutup tingkap. Jangan suar kepala kamu keluar. Jangan kamu jenguk kepala kamu keluar daripada tingkap. Masukkan, tutup pintu. Yang Nabi SAW suruh untuk kita, sebahagian kata ada satu zaman yang kamu hanya akan bersama dengan dirimu.
utruk umur al-ammah, kata Nabi, tinggalkan urusan orang-orang yang awam, tinggalkan urusan awam, sibukkan tentang dirimu. Nah, kalau kita nak beramal dengan hadis tersebut, ketika mana membaca hadis tadi tanpa berlakunya peristiwa yang menyebabkan kita terbuka mata untuk melihat makna hadis tersebut secara praktikal, seperti yang ditunjukkan oleh para masyayikh kita di Al-Azhar Al-Sharif di Mesir, yang ditunjukkan oleh para habaib kita di Yaman, Hadramaut, yang ditunjukkan oleh para masyayikh kita yang ada di seluruh dunia, yang mereka ini telah mendapatkan pimpinan daripada baginda Nabi SAW. Tuan yang dirahmati Allah, karena itu yang dilakukan di sini adalah perkara yang sangat baik, karena ini perkara yang menjadi benteng utama kepada umat, yaitu amal setelah ilmu. Tidak, saya minta maaf, amal bersama dengan ilmu, bukan setelah ilmu. Amal bersama dengan ilmu. Faham tuan-tuan? Kalau dalam ayat ini, kalau tuan-tuan tengok, Ashabul Kahfi kalau diceritakan oleh Said Abu Hasan Ali An-Nadwi rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau berkenaan dengan perbahasan tentang surah Al-Kahfi, karena beliau sangat ta'alluq dengan surah Al-Kahfi, dan dia tidak tinggalkan langsung surah Al-Kahfi, kata para murid beliau, sehingga ketika wafatnya beliau di atas katil sedang membaca Al-Kahfi pada hari Jumaat. Karena kuat hubungan beliau dengan Al-Kahfi, dan beliau membahaskan Al-Kahfi dalam kitab beliau berkenaan dengan As-Sira', yang itu berkenaan dengan peperangan yang berlaku dalam surah Al-Kahfi, peperangan minda, peperangan pemikiran yang ada dalam surah Al-Kahfi, dibahas oleh beliau dengan sangat hidup. Bahkan beliau telah membaca ribuan kitab dan ditalkhiskan ataupun diringkaskan dalam kitab syarahan beliau berkenaan dengan perbahasan Al-Kahfi. Dan kita baca Yasin pada setiap malam Jumaat, tuan-tuan, adalah kerana Yasin itu hatinya Al-Quran. Dan kerana Yasin itu sendiri adalah baginda Nabi SAW. Yasin Al-Quranil Hakim. Sebut dalam Al-Quran dan disebut oleh para ulama, Yasin bermakna Ya Sayyid. Yasin, Ya Sayyid. Itu Ya Rasulullah, wahai Muhammad. Itu salah satu daripada nama Nabi kita Muhammad SAW. Maknanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan Rasulullah sebagai hatinya Al-Quranul Karim. Seperti mana Ihya Ulumuddin dijadikan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, ataupun Al-Imam Al-Ghazali dalam bacaan yang kedua. Boleh baca dua, sama ada Ghazali ataupun Ghazali. Dan sebagian ulama mentarjihkan bacaan yang dengan syaddah Ghazali katanya. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala dalam kitabnya Ihya menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bab yang ke-20 dalam Ihya Ulumuddin, yang kitab tersebut perlu dipelajari, perlu untuk dibuat kajian yang mendalam kitab tersebut oleh umat akhir zaman, karena siapa yang melazimi Ihya dia akan hidup, tidak akan mati. So, hidup di sisi Allah Ta'ala, hatinya akan hidup. Dan ini menjadi kelaziman para ulama kita. Tuan semua, Ihya dijadikan oleh Al-Imam Al-Ghazali 40 bab. Bab yang ke-20 daripada 40, bab yang tengah dalam kitab tersebut adalah babnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkenaan dengan syama'il Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dijadikan Rasulullah sebagai qalbul bab. Hatinya, jantungnya bab tersebut, sehingga menyebabkan kitab itu hidup. Beliau mengambil sunnahnya Al-Quranul Karim yang menjadikan Yasin, iaitu Rasulullah, sebagai qalbul Quran. Tuan-tuan, kalau Rasulullah dijadikan sebagai qalb, hatinya umat sekarang ini, dan umat memuliakan baginda Nabi SAW, yang kalau kita muliakan bagaimanapun Nabi tidak akan melebihi, tidak akan mampu untuk kita menandingi kelebihan yang telah Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran. Innaka la'ala khuluqin azim. Itu pujian Allah yang sangat tinggi kepada baginda Nabi SAW, yang kata Al-Imam Al-Busiri, pujilah Rasulullah macam mana pun. Tinggalkan seperti yang disebut oleh Nasrani dan Yahudi kepada Nabi mereka.
maka tetap kita tidak akan mampu untuk menandingi pujian Allah kepada baginda Nabi SAW. Maksudnya yang kita puji dalam qasidah, yang kita puji dalam ucapan-ucapan pujian kita kepada Rasulullah, itu masih tidak mampu menandingi pujian kepada baginda Nabi SAW daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dua perkara ni, Nabi tinggalkan Al-Kahfi, Allah Ta'ala tinggalkan Al-Kahfi kepada kita. Yang kedua, tinggalkan Nabi SAW. Kahfi maknanya Al-Quranul Karim, petunjuk yang ada dalam Al-Quran. Yang kedua, baginda Rasul SAW. Kalau ada dua ni kepada umat, selamat umat daripada fitnah akhir zaman. Kalau ada dua perkara ni dalam hati umat akan hidup, tidak akan mati. Seperti matinya hati orang-orang yang dalam hati mereka ini penuh dengan kebendaan. Seperti yang disebut dalam Al-Kahfi, kata Al-Imam Syekh Abdul Hasan Ali An-Nadwi rahimahullah, kata beliau, Ashabul Kahfi dikeluarkan oleh Allah Ta'ala pada tahun 309 tahun setelah mereka ditidurkan pada zaman Theodius yang kedua, adalah kerana untuk memberikan bukti kepada kelompok Kristian yang ada pada waktu tersebut, yang berpegang dengan pandangan, sebahagian mereka berpegang dengan pandangan tidak ada kehidupan setelah mati. Maka Allah mengeluarkan mereka ini pada waktu tersebut dan menggembirakan hati Theodius, raja yang saleh pada waktu tersebut, yang mana ini menjadi bukti yang sah bahawa Allah boleh menghidupkan orang yang telah mati. Allah boleh membangunkan semula daripada yang tidak ada kepada yang ada. Ini buktinya. Maka lahir pada waktu tersebut, keluar semula Ashabul Kahfi pada waktu tersebut, kemudian dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Faham tak? Kemudian Ashabul Jannatain pun sama. Ini ashabu madiyah, orang yang berfikir dengan material, yang mereka meletakkan sebab dan akibat itu sebagai penghukum kepada seluruh perkara yang mereka lakukan, bukan Allah. Sebab tu kesimpulan daripada Al-Kahfi ini sebenarnya adalah perkataan la haula wala quwwata illa billah. Itu kesimpulan pada Al-Kahfi. Kalau dibaca Al-Kahfi daripada awal sampai ke akhirnya, maka akan disebut la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan untuk kami melakukan sesuatu. Tidak ada daya untuk saya menolak kejahatan. Tidak ada kekuatan untuk saya melakukan kebaikan, melainkan dengan bantuan daripada Allah. Melainkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena tidak ada daya untuk seorang tadi menghidupkan dan mematikan, melainkan Allah. Tidak ada daya untuk seorang yang zalim melakukan yang tidak baik kepada orang yang baik-baik, melainkan izin daripada Allah. Karena itu Nabi SAW diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa an yasha Allah. Ini kan disebutkan illa an yasha Allah, ini insya Allah. Maksudnya, kalau dikehendak dan diizinkan oleh Allah, kan berlaku. Karena bila Nabi ditanya oleh Nadr bin Harith dengan Uqbah ibni Abi Mu'aid, kedua-dua ni adalah musyrikin Makkah yang datang bertemu dengan kelompok Yahudi yang ada di Madinah Al-Munawwarah untuk bertanya kepada mereka, apa soalan yang patut kami bagi kepada Nabi Muhammad, kepada Muhammad ini yang mereka tidak panggil dengan panggilan Nabi, untuk menjatuhkan dan mengatakan bahawa dia bukan Nabi. Maka kata Yahudi tersebut, karena mereka telah mengetahui dalam ilmu yang mereka telah belajar dalam kitab-kitab yang terdahulu, dalam Old Testament, dalam kitab Injil dan Taurat yang mereka ada, yang telah diubah oleh mereka sebahagiannya. Dan mereka telah katakan bahawa nak tanya Nabi ni tengok betul ke tak betul, tanya 3 soalan. Pertama, tanya kepada dia tentang kelompok pemuda yang lari daripada raja yang zalim pada zaman mereka. Yang kedua, tanya kepada beliau berkenaan dengan Iskandar Zulkarnain, orang yang telah menguasai timur dan barat. Yang ketiga, tanya kepadanya berkenaan dengan roh. Kalau dia boleh jawab, maka dia Nabi. Kalau dia tak boleh jawab, maka dia adalah pembohong dan kamu boleh melayani dia sebagai seorang pembohong. Macam mana nak layan pembohong? Kamu sendiri tahulah. Tapi kalau dia boleh jawab, mana dia Nabi. Maka bila ditanya kepada Nabi SAW soalan tersebut, seronok
Uqbah ibn Abi Mu'aid dengan Nadr bin Harith ketika balik ke Mekah, seronok dia, gembira dia. Karena apa? Karena kata dia, sudah tentu dia tak boleh jawab. Soalan ini soalan yang susah. Ini soalan yang menentukan sama ada dia Nabi ataupun tidak. Maka bila ditanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh pihak musyrikin Makkah pada waktu tersebut, maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahawa esok saya akan jawab tanpa menyebut insya-Allah. Untuk ramai di kalangan ulama mengatakan bahawa ayat ini menegur baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahasa teguran tersebut, kalau kita katakan sebenarnya ini bukan teguran kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hakikatnya ini adalah belayan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan bahawa semua yang berlaku ini adalah daripada Allah. La haula wala quwata illa billah. Kita tidak ada daya kekuatan langsung, tuan-tuan. Tidak apa yang kita buat ni melainkan daripada bantuan daripada Allah. Melainkan daripada perbuatannya Allah Subhanahu wa taala. Karena tu selepas 15 hari barulah turun ayat cerita Sayyidina Jibril alaihi salam datang kepada Nabi membawa ayat ini menjawab terus semua soalan yang ditanya, malah ditambah lagi. Ditambah lagi persoalan berkenaan dengan baginda Nabi Khidir alaihi salam dengan Nabi Allah Musa alaihi salam. Seakan-akan ini teguran kepada kelompok musyrikin Makkah. Ini adabnya kalau kamu nak bertanya. Kalau Nabi di kalangan Nabi Bani Israel beradab dengan adab yang tinggi, kamu tidak beradab dengan Nabi akhir zaman. Kamu tidak beradab dengan ketua segala Nabi. Maka kamu patut beradab dengan Nabi tersebut. Maka ditambah cerita tadi walaupun tidak ditanya oleh mereka. Dia tanya tak pasal Nabi Khidir? Tak tanya tentang. Tak tanya pun tentang Nabi Khidir dengan Nabi Musa. Tapi Allah menyebut kisah tersebut untuk mengajar kepada kelompok Yahudi yang berada di Madinah Al-Munawwarah, ini sepatutnya kamu ambil perhatian. Kalau kamu beriman kepada Nabi Musa alaihi salam, maka kamu akan beradab seperti adabnya beliau. Tapi kamu biadab. Maka Allah menjatuhkan mereka kerana biadab tersebut, tuan-tuan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, orang yang mengagungkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka ini orang yang akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Abaikan kepada kelompok yang selalu mempermain-mainkan sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abaikan kelompok yang sentiasa bermain-main dengan orang-orang yang mengasihi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dituduh mereka ni ahli bid'ah. Dituduh mereka ni sebagai orang-orang yang jauh daripada kebenaran. Sedangkan hakikatnya yang melakukan perkara inilah sebenarnya yang sedang menggenggam bara api pada akhir zaman ini. Karena mereka dituduh dengan tuduhan yang pelbagai. Kuburiyun, Capaliyun. Tak dengar tak orang kata? Kata pakai kopiah ada capal atas kepala ni Capaliyun. Ni geng-geng capal. Hak pergi ke makam-makam para awliya dituduh kuburiyun. Tentang gelaran-gelaran tadi bagi mereka gelaran yang sangat sederhana bagi mereka. Sedangkan tu gelaran yang sangat jauh daripada kebenaran. Malah gelaran tersebut sebenarnya adalah tempelak kepada Muslim, seakan-akan mengatakan bahawa kamu adalah penyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kamu telah meletakkan suatu selain daripada Allah dalam hati kamu. La ilaha illallah. Maksudnya ini orang yang masih tidak mengenal baginda Nabi dengan sebenar pengenalan. Karena itu tuan-tuan, wajib bagi kita untuk mengenalkan umat ini dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi pesan kepada anak isteri umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengenalkan anak-anak mereka dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenalkan umat ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada orang yang kenal Rasulullah melainkan orang tersebut akan kembali kepada Allah. Tidak ada orang yang kenal Rasulullah dengan sebenar pengenalan, ini akan syirik kepada Allah. Yang syirik kepada Allah adalah orang yang tidak mengenal Rasulullah dengan sebenar pengenalan. Siapa yang membaca Syama'il Muhammadiyah, siapa yang membaca Syifa Qadhi Iyad, sesiapa yang membaca kitab-kitab yang dikarang oleh ulama tentang Rasulullah, tidak akan sekali-kali mereka ini melakukan syirik kepada Allah. Karena orang yang di dalam hatinya ada Rasulullah, maka dia sekali-kali tidak akan syirik kepada Allah. Kalaulah syirik, maka Allah tidak akan sekalikan nama Nabi dengan nama Allah. Kalaulah dikatakan mengasihi Nabi itu akan bawa kepada syirik kalau berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan yang dimaksudkan itu bagaimana? Berlebih-lebihan dengan maksud jangan sampai mengatakan Nabi itu Tuhan. Baik ada orang mengatakan Nabi Tuhan, Allah menjaga lidah umat, Allah menjaga hatinya umat untuk menganggap Nabi sebagai Tuhan.
Yang tidak terjaga adalah umat. Umat yang tidak terjaga sehingga mereka mengaku bahawa mereka Nabi. Sehingga mengaku bahawa mereka itu Tuhan. Itu tuan-tuan jangan heran. Ayah Pin mengaku dia Tuhan. Tapi dia tak kata Nabi Tuhan. Kenapa tuan-tuan? Karena Allah jaga Nabi. Tuan-tuan baca sejarah. Tidak ada seorang pun di kalangan umat yang pernah mengatakan Nabi itu Tuhan. Tak ada. Tapi yang mengatakan Sayyidina Ali Tuhan, ada. Yang mengatakan orang-orang tertentu sebagai Tuhan, ada. Yang mengaku dia Tuhan, Fir'aun, ada. Tapi yang kata Nabi Tuhan, tidak ada. Kenapa? Karena Allah menjaga Rasulullah. Ismahnya, penjagaan Allah terhadap Nabi bukan hanya pada tubuh batang badan Nabi SAW, batang tubuh Nabi SAW. Bukan itu sahaja. Tapi dijaga akidah umat ini daripada menganggap Nabi dengan anggapan yang tidak sepatutnya. Tiba-tiba ada orang mengatakan jangan ghulu dengan mencintai Nabi. Kita katakan ghulu yang dimaksudkan kalau kamu mengatakan Nabi Tuhan. Itu maksud ghulu. Karena Nabi sendiri yang telah memberikan garis panduannya kepada umat. Nabi mengatakan la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Isa bin Maryam. La tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Jangan kamu mengagungkan aku seperti mana Nasrani mengagungkan Nabi Allah Isa ibn Maryam. Walakin qulu inni Abdullah wa rasuluh. Tapi katakan bahawa aku ini adalah hamba Allah dan Rasulnya. Di sini maksudnya Nabi telah memberi garis panduan. Kalau kamu nak mengagungkan aku, jangan agungkan seperti Nasrani agungkan. Makna agungkan itu makna dia apa dia? Makna dia mentuhankan Nabi Isa alaihissalam. Mengatakan Nabi Isa anak Tuhan. Mengatakan Nabi Isa Tuhan. Jangan sampai macam tu. Tapi Alhamdulillah Allah Ta'ala menjaga hati umat. Dan siapa yang mengasihi Nabi, sudah tentu akan mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan sebenar tauhid. Kalau tuan-tuan ingin mengenal ahli tauhid, maka tuan-tuan lihatlah kepada orang ini dengan Rasulullah. Bagaimana sikapnya dengan Rasulullah? Bagaimana sikapnya dengan ahlullah? Bagaimana sikapnya dengan ahli baiti Rasulullah? Maka orang ini kita akan ketahui bahawa mereka ini adalah ahlu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian, karena itu para ulama menggariskan bahawa panduan untuk akhir zaman seperti yang disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, teranya melazimkan Al-Kahfi. Karena Al-Kahfi akan menjauhkan kita daripada fitnah Dajjal. Yang kedua melazimi surah Yasin, melazimi Ad-Dukhan, dan kemudian melazimkan selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, Dalailul Khairat yang dikarang oleh Al-Imam Abi Abdullah Muhammad ibn Sulaiman Al-Jazuli radhiyallahu taala anhu yang ada di tangan saya sekarang ini. Yang tercetakan yang terbaik di dunia. Saya haba'lah bukan nak bagi. Yang tercetakan yang terbaik di dunia yang dicetak oleh guru saya, Syekh Nuh Kela. Hafizahullah taala. Mursyid Tariqah Syadziliyah di Amman, Jordan. Saya sempat bertemu beliau di Mesir 5-6 tahun yang dulu. Kemudian saya pergi ke Jordan atas jemputan daripada pelajar Jordan, baca Syama'il Muhammadiyah di Jordan. Sempat juga saya temu dengan beliau di Amman, di zawiyah beliau. Cantik zawiyah beliau. Jadi saya sempat minta ijazah dengan beliau kitab ini, yang beliau bersambung sampai kepada Al-Imam Abi Abdullah Muhammad ibn Sulaiman Al-Jazuli dengan sanad antara sanad yang paling tinggi di dunia. Beliau, tuan-tuan, Al-Imam Al-Jazuli radhiyallahu anhu, ini kitab ini yang ada di tangan saya sekarang ini ditulis oleh beliau kerana mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malah ditulis dengan qad yang terbaik, ditulis oleh Syekh Osman Taha. Syekh Osman Taha penulis qad Rasam Osmani Madinah. Yang Quran Madinah yang kita duk baca tu di Masjid Madinah, Masjid Nabawi, ditulis oleh Syekh Osman Taha. Kemudian dia punya lukisan-lukisan bunga-bunga yang ada untuk selang di antara selawat dengan selawat. Bunganya pun berlainan, setiap muka surat berlainan. Setiap bunga dia lain-lain. Dan bila ditanya apa rahsianya buat macam tu, kata beliau, kerana untuk mentakzimkan Rasulullah. Kerana Rasulullah adalah makhluk yang paling cantik, maka saya persembahkan yang paling cantik untuk beliau. Dan kitab ni dicetak berdasarkan daripada 99 nuskhah yang dikumpul daripada seluruh dunia. Nuskhah tulisan tangan yang dikumpul seluruh dunia, kemudian dicatat kembali, ditulis kembali oleh Syekh Osman Taha. Dan Masya Allah, tabarak, kitab yang sangat agung. Dan kata Syekh Yusri hafizahullah ta'ala, kitab yang paling banyak di dalam masjid-masjid pada zaman dahulu selepas Al-Quran adalah Dalailul Khairat.
Berkatnya kitab ini sehingga berada di bawah Al-Quran. Selepas Quran, Dalailul Khairat dijadikan bacaan di seluruh masjid di dunia. Tapi kata Syekh, Allah yarhamu, guru-guru kita, iaitu Syekh Abdullah At-Talidi rahimahullahu taala, yang baru wafat beberapa seminggu yang lalu. Syekh Abdullah At-Talidi rahimahullah daripada Tanjah, daripada Maghrib, yang mana beliau murid kepada Syekh Sidi Ahmad Al-Ghumari rahimahullahu taala. Beliau mengatakan bahawa antara sebab umat ini jauh daripada selawat kepada Nabi, khususnya kitab Dalailul Khairat dan kitab-kitab selawat yang lain, adalah kerana masuknya faham daripada kelompok yang kita sedia maklum. Saya malah nak sebut ke tempat yang mulia macam ni. Tuan-tuan semua sedia maklum. Yang mai ke sini saya yakin bukan daripada kelompok tersebut. Allah dia takkan datang tempat macam ni. Tempat macam ni kalau lalu dia akan jadi panas. Kelompok gini dia akan jadi panas. Gitu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kelompok ini datang, habis selawat kepada Nabi dianggap sebagai benda yang bid'ah. Melazimi membaca selawat kepada Rasulullah dianggap perkara yang gharib, yang asing bagi mereka. Seakan-akan perkara ni baru dilakukan. Sedangkan ni adalah sunnahnya umat. Zaman berzaman. Malah ditanya oleh Sayyidina Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu, "Ya Rasulullah, berapa banyak aku nak selawat kepadamu di dalam doa ya Rasulullah? Berapa banyak selawat untuk aku baca dalam doa ya Rasulullah untukmu ya Rasulullah?" Maka Nabi kata terpulang. Nabi dia kata 1/4, 1/3. Kalau tambah lebih baik, 2/3. Kalau tambah lebih baik. Kalau begitu ya Rasulullah, aku jadikan semua doa aku itu selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selawat itu doa. Dan orang yang berselawat tidak akan ditolak doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya cerita sikitlah tuan-tuan, habis. Lebihlah pada setengah jam. Ayah saya baru ni masuk ICU di IJN. Dan 35 hari di IJN. 3 hari selepas bedah, alhamdulillah, ayah boleh bercakap. Bukan 3 hari. Selepas bedah tu, esok tu dah boleh bercakap. Dah boleh bagi isyarat. Lepas tu petang tu dah boleh dah buka pipe. Boleh bercakap dah elok. Alhamdulillah. Masuk hari yang ketiga, dia jadi ketak dan ingatan dia jadi lupa sedikit. Dia lupa dia di mana. Kemudian malam tersebut pukul 3 pagi, doktor telefon saya. Itu kami ada di Ulu Langat, rumah adik saya. Bagi tahu ayah kritikal. Maka doktor panggil kami, saya dan mak pergi pada malam tersebut pukul 3 pagi. Sampai di hospital, doktor bagi tahu ayah terpaksa ditidurkan. Kerana jantung ayah terlalu laju. Lebih daripada getaran yang detakkan yang sepatutnya. Macam jantung atlet, lebih daripada jantung atlet lagi. 170. Dia punya heartbeat dia tu 170. Jadi doktor kata kami terpaksa tidurkan ayah. Ditidurkan ayah. Berapa hari tuan-tuan? 20 hari. Ayah tidur 20 hari. Hari tersebut doktor panggil. Esok tu hari Jumaat. Malam pukul 3 pagi tu hari Jumaat. Doktor panggil saya dan bagi tahu keadaan ayah sangat tenat. Doktor dah bubur ubat ni Supreme, kata doktor. Habis, tak ada ubat dah. Ni last. Kemudian doktor, ada seorang doktor ni panggil saya bagi tahu, kata kalau boleh panggil lah adik-adik beradik semua main lah. Kata ayah dah apa ni sangat tenat. Dia kata kami tak tahu nak bagi tahu apa, semua serah kepada Allah. Kemudian doktor ni kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalau ayah sedap. Saya kata kalau ayah sedap, macam mana kondisi dia? Dia kata terpulang, tu semua bergantung kepada macam mana yang ditakdirkan. Cuma kalaulah sedar, kata doktor, kemungkinan banyak. Kemungkinan pertama mungkin akan lumpuh setengah badan. Yang kedua akan lumpuh mungkin di bahagian, mungkin akan terkesan di bahagian otak dia. Dan yang ketiga akan lumpuh di ujung jari pun ada juga. Ada ujung kaki pun boleh jadi. Doktor kata macam-macam kemungkinan. Saya dengar kemungkinan tu macam kita pula nak stroke waktu tu. Dia dengar kemungkinan-kemungkinan. Tapi doktor beritahu kan itu ilmu dia. Maka saya kata tak apa. Terima kasih banyak. Saya tidak ada, masa tu tidak ada ingatan lain pada waktu tersebut. Nah, batu sungguh kalau orang yang melawat orang sakit ni memang tidak ada ingatan lain. Kata Allah Taala sendiri menyebut dalam hadis kursi, pergilah lawat aku. Kenapa tak lawat aku, kata Allah. Dia tanya kenapa? Macam mana nak lawat kamu ya Allah? Tengok orang sakit. Nah, aku bersama orang yang sakit. Sungguh tuan-tuan, lebih tengok orang sakit takkan kita ingat melainkan Allah. Maksudnya gitu.
Jadi saya duduk di tepi ayah, saya baca Dalailul Khairat. Saya tak tahu berapa kali saya khatam Dalailul Khairat. Kemudian selawat tafrijiyah 4,444 kali tu, saya pun tak tahu, adik-beradik semua pakat buat. Bahagi-bahagi pun ada. Mak saya tak tahu lebih daripada 4,444 kali. Kemudian Asy-Syifa Qadhi Iyad, saya baca di tepi ayah. Panjang ayah duk ada di atas katil dalam keadaan ditidurkan tu, macam tu. Baca Asy-Syifa Qadhi Iyad. Karena kata ulama, orang yang sakit dibacakan Syifa, insya-Allah lahu syifa. Diberikan syifa oleh Allah Taala berkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena semua dalam tu semua tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi adalah syifa al-qulub. Nabi adalah penyembuh kepada jantung. Saya baca itu saja. Sampai Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, selepas hari yang ke-20, ayah sedar. Alhamdulillah. Kemudian doktor bagi tahu kat saya, doktor jumpa. Lepas sedar tu, ingatan elok. Lah boleh berjalan dah. Boleh berjalan, duk pergi fisioterapi di IJN. Doktor setiap kali jumpa, doktor akan kata, Ustaz, ayah Ustaz ni di luar jangkaan. Ayah Ustaz di luar jangkaan. Saya tidak ada yang lain saya akan sebutkan, melainkan la haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah dan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Lazimkan selawat. Cuma jangan jadikan Nabi sebagai khadahir rakib. Jangan jadikan Nabi sebagai khadah rakib. Apa khadahir rakib, tuan-tuan? Dan Nabi SAW dalam hadis, Nabi kata, la taj'alni ka qadahir rakib. Jangan jadikan aku seperti qadah rakib. Qadah rakib apa dia? Mangkuk yang digunakan oleh orang yang berlayar, orang yang dalam perjalanan. Mangkuk ni hanya akan guna bila nak guna saja. Qadahir rakib. Saya jumpa dengan guru saya, Syekh Nabil Ghamri, rahimahullah, hafizahullah, di Makkah. Anak murid kepada Abu Ya Said Muhammad Alawi Al-Maliki, yang belajar dengan beliau selama 25 tahun. Dan tidak pernah tinggal solat subuh dengan Syekh Said Muhammad Alawi, Abu Ya, selama 18 tahun tidak pernah tinggal solat subuh dengan beliau. Syekh Nabil Ghamri. Said Nabil Ghamri juga Ali Ba'alawi. Dan saya bertemu dengan beliau, dan dia kata kepada saya kata dekat dia, bila last kami jumpa, saya kata, hari ini Syekh, pertemuan kami dengan Syekh, kami skill khatim. Ini seperti penutup segala wangian. Maksudnya selesai. Sebab kami dah jumpa masyayikh-masyayikh di Mekah. Bila jumpa dengan Syekh ni seperti bertemu dengan Said Abu Ya Said Muhammad. Jadi kami skill khatim. Syekh kata, ana kami skill khatim am ka qadhir rakib. Dia kata, saya ni macam skill khatim ke qadhir rakib? Dia kata dekat saya. Saya kata, di mana ya Maulana? Maka dia pun bagi tahu. Nabi SAW sebut, la taj'alni ka qadhir rakib. Jangan jadikan aku seperti qadhir rakib. Bila perlu, baru ambil aku. Bila tak perlu, tinggalkan aku. Jadi jangan jadikan selawat kepada Nabi sebagai qadhir rakib. Jangan jadikan Rasulullah sebagai qadhir rakib. Bila kita rasa perlu, kita pun baru selawat. Bila tak perlu, tinggal kita dengan selawat kepada Nabi SAW. Biar kita abaikan gitu saja. Lepas tu jangan jadikan begitu. Azimkan. Karena ini adalah perisai akhir zaman yang dipegang oleh para ulama. Karena yang berpegang dengan perkara ini tidak akan terlibat dengan fitnah. Tak akan terlibat. Allah akan jaga dia. Allah akan pegang orang-orang yang begini berkat baginda Nabi SAW. Dan datanglah fitnah macam mana pun, dia tidak akan mudah untuk masuk dalam fitnah tersebut. Karena barakahnya baginda Nabi SAW ini akan berjalan bersama dengan salawat kepada baginda Nabi SAW. Itu lazimilah majlis-majlis yang sebegini. Lazimilah majlis salawat kepada baginda Nabi SAW. Ramai orang menganggap majlis-majlis begini majlis yang tidak ada faedah. Kata mereka duduk baca selawat, apa faedah? Keluar. Tolong orang yang di Rohiyah. Pergi tolong orang yang duduk di kampung-kampung yang miskin. Kata mereka. Dianggapnya oleh mereka bahawa orang-orang yang duduk dalam majlis begini tidak bekerja. Dianggap begitu. Dan tuan-tuan, baginda Nabi SAW sebut kepada seorang sahabat yang pergi bekerja, kemudian dia balik kepada Nabi, ya Rasulullah, adik saya tidak bekerja. Asyik zikir saja. Maka bagaimana Rasulullah nasihatkan dia? Maka Nabi SAW mengatakan, la'allaka turzaqu bihi. Kemungkinan kamu diberi rezeki oleh Allah disebabkan dia. Disebabkan dia yang berzikir tadi. Nampak tak? Maka moga kamu tadi berkat kamu dapat rezeki itu, kamu pergi kerja, kamu ingat rezeki itu kamu yang dapat. Di Nabi tegur awal-awal lagi dengan fikrah madiyah. Tu ingat saya bekerja, hasil kerja tu saya yang buat. Tidak ada la haula wala quwata illa billah. Maka kan tu Nabi sebut la'allaka turzaqu bihi.
Mungkin kamu diberi rezeki tadi ini disebabkan berkatnya dia. Jangan abaikan dia. Nah, jangan main-main dengan orang yang begitu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, moga kita semua dijadikan oleh Allah sebagai ahlu zikir. Kita semua dijadikan orang yang sentiasa berselawat kepada baginda Nabi SAW. Moga Allah Ta'ala muliakan dan berkati tempat ini. Dan tempat ini tempat yang berkat dan telah dimuliakan oleh para alim ulama, para salihin, para ahlullah. Moga kita termasuk fi zumratihim, masuk di kalangan mereka, dibangkitkan bersama dengan baginda Nabi SAW. Berkat kasih kepada baginda Nabi SAW, berkat kasih baginda kepada kita sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.